Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hafiz bin Kamarudin, nombor metrik 1211005. InsyaAllah pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan bagi subjek UTC 1012, iaitu Penghayatan Etika dan Peradaban bagi semester 1, sesi 2021-2022. Tajuk tugasan berkumpulan kami ialah Krisis Sistem Kekeluargaan dan Tingkah Laku Moral dalam Arus Modernisasi. Kumpulan kuliah kami ialah KAA dan nama kumpulan kami ialah Darul Khuldi. Nama pensyarah yang mengajar subjek ini ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Azmir bin Muhammad Nizam. Berikut adalah nama-nama ahli kumpulan Darul Khuldi. Yang pertama, Amir Hafiz bin Kamarudin, saya sendiri. Yang kedua ialah Ida Rushda Abidah binti Muhammad Hamdan. Yang ketiga, Iman Aufa Sofia binti Luqman Aidi. Yang keempat, Muhammad Amin Nazim bin Mahfar. Yang kelima, Muhammad Nizamuddin bin Muhammad Zulkifli. Yang keenam, Najwa binti Muhammad Zakaria. Yang ketujuh, Nazrul Zahir bin Syahrul Zaman. Yang ke-8, Nur Aimi Farhana binti Nasruddin. Yang ke-9, Nurin Syamimi binti Zaina. Dan yang terakhir, Nurul Alia binti Raini. Berikut adalah gambar-gambar ahli kumpulan kami. Saya meneruskan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Metodologi kajian krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku dalam arus modernisasi. Yang pertama, kajian melalui Google Forms ramai 57 responden. Yang kedua, maksud penceraian ialah perpisahan yang berlaku antara suami dan isteri kerana ketidaksefahaman dan perpisahan yang berlaku kerana lafaz talak dari suami kepada isteri. Antara faktor berlakunya penceraian ialah masalah dari segi kewangan dan pendapatan kerja, ketidaksefahaman dan ketiadaan toleransi antara pasangan dan munculnya orang ketiga atau kecurangan di antara pasangan. Yang keempat, penceraian yang berlaku antara ibu bapa menyebabkan anak-anak kekurangan kasih sayang. Hal ini juga mengganggu emosi anak-anak dan menyebabkan tekanan, rasa dipinggirkan oleh masyarakat dan rakan-rakan di sekolah, malah mereka mudah terjebak dengan masalah sosial kerana terpengaruh dengan persekitaran dan rakan sebaya. Yang kelima, antara solusi yang terbaik bagi mengurangkan penceraian ialah menyediakan khidmat kaunseling atau kempen kesedaran keibubapaan demi masa depan keluarga yang harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rushda Abidah binti Muhammad Hamdan, nombor metrik 1211678. Saya akan membentangkan konsep krisis dan sistem kekeluargaan. Apa yang kita faham berkaitan krisis ini? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, krisis bermaksud keadaan tidak stabil atau tidak tenteram yang boleh secara tiba-tiba menyebabkan sesuatu kejadian atau perubahan keadaan yang lazimnya mendatangkan kesan buruk atau keadaan yang genting. Manakala sistem kekeluargaan bermaksud tempat individu membesar bercampur gaul dengan ahli lain menerusi perkahwinan. Ia juga merupakan satu kumpulan manusia yang mempunyai pertalian darah, perkahwinan atau perundangan serta bersedia untuk membesarkan anak-anak dan penuhi keperluan anggota lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Nazim bin Mahfar, pemegang nombor metrik 1211641. Di sini saya akan menerangkan konsep tingkah laku, moral dan modernisasi menurut Kamus Bahasa edisi keempat. Konsep tingkah laku ini boleh disimpulkan sebagai perangai, gerak-geri, kelakuan dan segala perbuatan yang melibatkan kegiatan motor seperti berjalan, berlari, bergerak dan sebagainya
Selain itu, tingkah laku ini boleh dimaksudkan juga dengan memberi respon terhadap sesuatu sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar. Malahan tingkah laku ini juga sebenarnya menggambarkan emosi dan mental diri kita. Kemudian, konsep moral adalah ajaran atau pegangan baik buruk sesuatu perbuatan dan cara kelakuan kita yang berasaskan dari segi baik atau buruk. Seterusnya, konsep modernisasi adalah proses atau perbuatan memodernkan. Modernisasi yang kami ingin tujukan adalah era modernisasi zaman kini yang semakin berteknologi tinggi. Sebagai contoh, penggunaan media sosial yang mana ianya mampu berinteraksi, tidak kira berjarak jauh maupun dekat, diri kita dengan kawan-kawan, dengan saudara mara dan ahli keluarga kita. Baik, nama diberi Muhammad Nizamuddin bin Muhammad Zulkifli dan nombor metrik 1211673. Berkaitan pula dengan faktor luaran, berikut adalah faktor-faktor luaran bagi krisis rumah tangga. Yang pertama adalah campur tangan keluarga secara berlebihan. Iaitu campur tangan keluarga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu campur tangan untuk kebaikan rumah tangga tersebut ataupun sebaliknya. Campur tangan keluarga ini boleh melibatkan mana-mana ahli keluarga dari sebelah pihak keluarga isteri atau suami. Namun demikian ahli keluarga terdekat yang kebiasaannya mampu mempengaruhi rumah tangga adalah mertua. Kadang-kadang mertua mencampuri urusan rumah tangga anaknya secara negatif. Misalnya menghasut dalam hal-hal tertentu. Ini merupakan pengaruh luar yang memainkan peranan dalam memperandakan rumah tangga yang mana ini boleh menyebabkan berlakunya krisis. Dan yang kedua adalah masalah ekonomi. Dengan makna kemerosotan ekonomi yang melanda dunia mengakibatkan pemberhentian kerja, pengangguran, inflasi dan sebagainya. Ini juga sedikit sebanyak yang mempengaruhi kestabilan rumah tangga sebilangan pasangan disebabkan keadaan kewangan keluarga yang tidak stabil ataupun berkenaan perasaan ekoran pemberhentian kerja dalam kesulitan untuk mencari pekerjaan yang lain. Dan yang ketiga adalah pergaulan bebas. Kini kebanyakan isteri perlu bersama-sama suami ketika mencari rezeki untuk memenuhi keperluan keluarga. Sedar ataupun tidak, perhubungan di tempat kerja turut berupaya menyebabkan keretakan rumah tangga. Mungkin ada yang terbiasa bergurau senda yang sering bertepuk tampar di tempat kerja atau di laman sosial. Namun, jika salah satu pihak bertindak secara keterlaluan, ia boleh menjadikan punca krisis rumah tangga tersebut. Sering kita baca berita mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja atau pelajar, tetapi jarang kita menemui teguran mengenai pergaulan bebas dalam kalangan dewasa yang telah mendirikan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah media sosial. Penggunaan media sosial adalah salah satu kemudahan yang disediakan untuk masyarakat bagi memenuhi keperluan hidup secara pesan. Sebagai contoh, penggunaan media sosial dan penganjuran program pertemuan alumni sekolah dengan makna reunion atau tautan kasih menyumbang kepada tercetusnya kecurangan dalam kalangan pasangan suami isteri di dalam negara ini. Selain itu, perhubungan aplikasi sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok ataupun Instagram, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara yang dikatakan adalah LPPKN mendapati isu kecurangan turut membabitkan hubungan terlarang di pejabat, hubungan dengan teman lama yang terjalin selepas menghadiri dunia sekolah dan sebagainya atau melalui laman sosial yang telah disebutkan tadi. Jadi kesimpulannya, krisis rumah tangga boleh berlaku disebabkan oleh banyak faktor. Sama ada faktor dalaman ataupun faktor luaran. Sekiranya punca-punca krisis dapat dibendung dengan bijak, maka rumah tangga akan diselamatkan serta dijadikan rumah tangga lebih harmoni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Syamimi binti Zainal. Hari ini saya akan menerangkan kepada anda punca-punca krisis rumah tangga. Krisis rumah tangga terjadi kebiasaannya atas beberapa sebab dan masalah yang tertentu. Secara umumnya, ia dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Berikut adalah faktor-faktor dalaman bagi krisis rumah tangga. Yang pertama adalah agama. Suami kurang mempunyai pengetahuan dan pendidikan agama serta budaya sosial yang liar. Sebagai contoh, suami mengabaikan tanggungjawab seperti tidak memberi nafkah. Suami juga tidak mempunyai daya kepimpinan dalam menerajui rumah tangga. Yang kedua adalah sikap. Suami atau isteri yang tidak menghormati antara satu sama lain akan mewujudkan kehancuran dalam rumah tangga. Sikap cemburu yang melampau juga boleh menggugat hubungan sesebuah keluarga. Bagi menangani masalah cemburu dan tidak menghormati ini, kedua-dua pasangan mestilah bijak dalam menyelesaikan perkara tersebut. Yang ketiga adalah tekanan bebanan kerja. Tanggungjawab seorang suami adalah mencari rezeki yang halal untuk menjara keluarga. Begitu juga dengan isteri bekerja untuk menampung keluarga. Tetapi disebabkan tekanan bebanan di tempat kerja menyebabkan kurang untuk meluangkan masa bersama dan kurang untuk memberikan tumpuan bersama keluarga. Dan yang terakhir adalah kesihatan. Suami atau isteri yang mempunyai masalah kesihatan termasuk dalam punca krisis rumah tangga. Ia kerana dianggap membebankan oleh pasangannya. Masalah seksualiti dan tidak mendapat zuriat atau kedua-dua pasangan suami isteri ini tidak berpuas hati dengan zuriat yang ada menyebabkan berlaku krisis rumah tangga kerana tidak diselesaikan dengan bijak dan tidak bertolak ansur antara satu sama lain. Saya Nazrul Zahir bin Syahrul Zaman, nombor matrik 1211636 daripada kumpulan 2 subjek Penghayatan Etika dan Peradaban UTC 1012. Bersama saya Nur Aimi Farhana binti Nasruddin, nombor matrik 1211644 daripada kumpulan 2 juga bagi subjek UTC 1012 Penghayatan Etika dan Peradaban. InsyaAllah pada hari ini kami berdua akan membentangkan tentang impak krisis sistem kekeluargaan. Bagaimana masa depan mereka? Baiklah, seterusnya saya mempersilakan sahabat saya dahulu. InsyaAllah. Baiklah. Impak dan kesan krisis sistem kekeluargaan yang pertama adalah akan menyebabkan anak-anak terjebak dengan gejala sosial seperti mencuri. Anak-anak zaman sekarang akan mudah berisiko terdedah dengan masalah dan gejala sosial seperti mencuri dan tidak beradab dengan orang asing. Hal ini terjadi kerana kurang didikan daripada ibu bapa sama ada segi didikan moral maupun didikan agama. Sebagai contoh, kesan dan akibat daripada perbuatan buruk seperti mencuri dan tidak bersikap baik dengan orang asing tidak didedahkan sejak kecil. Ini akan menyebabkan krisis atau masalah sistem kekeluargaan atau rumah tangga ini semakin sukar ditangani kerana sasiah yang semakin memburuk. Tegasnya di sini, didikan dan pendedahan tentang moral dari sejak kecil adalah sangat penting daripada mengelak timbulnya lebih banyak masalah pada masa hadapan. Kesan yang seterusnya adalah perselisihan faham yang berpanjangan. Komunikasi dan interaksi yang harmoni akan sukar diwujudkan, juga menyebabkan perselisihan faham akan berpanjangan. Ini terjadi adalah kerana krisis yang dihadapi biasanya akan mewujudkan suasana janggal atau tegang ketika setiap anggota keluarga berada bersama. Ia juga akan menyebabkan komunikasi yang baik sukar diwujudkan. Sebagai contoh, saat semua keluarga berkumpul bagi menyelesaikan masalah, tidak ada pihak yang akan menyuarakan pendapat dan jalan penyelesaian
yang juga berpunca daripada ego yang semakin menggunung. Mereka hanya memikirkan hal mereka dan masalah sendiri, juga turut mengabaikan masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga yang lain. Kesannya, masalah dan perselisihan faham ini tidak dapat diselesaikan dan juga mampu memberi kesan terhadap keturunan yang mendatang. Krisis ini juga akhirnya akan menuju kehancuran rumah tangga ataupun pemutusan silaturahim. Tegasnya, ego yang menguasai diri seharusnya ditangani bagi memudahkan penyelesaian berbagai masalah dan spekulasi yang akan datang. Seterusnya. Baiklah. InsyaAllah pada hari ini saya juga akan berkongsi kepada anda semua impak krisis sistem kekeluargaan. Sebentar tadi kita sudah mendengar dua impak krisis sistem kekeluargaan, iaitu yang pertama dapat menyebabkan anak-anak terjebak dengan gejala sosial seperti mencuri, dan yang kedua adalah perselisihan faham yang berpanjangan akibat krisis yang berlaku dalam sistem kekeluargaan. Seterusnya, antara impak krisis sistem kekeluargaan ialah nafkah akan mudah terabai. Yang mana apabila suami dan isteri bergaduh ataupun berselisih faham dan tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan segera, dibimbangi nafkah keluarga akan mudah terabai. Seperti duit, sewa rumah, barang dapur dan sebagainya. Justru itu penting untuk pasangan yang mengalami masalah krisis sistem kekeluargaan ini perlu dengan segera menyelesaikan masalah dan berbincang secara baik untuk memastikan nafkah keluarga tidak akan terabai. Baik, seterusnya saya pergi kepada impak iaitu akan berlaku masalah mental seperti tekanan dan kemurungan. Kenapa masalah mental akan terjadi? Kerana akibat perselisihan faham yang berpanjangan, akibat nafkah tidak akan mudah terabai, akibat nafkah akan mudah terabai, akibat gejala sosial yang dilakukan oleh anak-anak, itulah yang akan menyebabkan masalah mental sama ada berlaku kepada si ibu atau si ayah atau keluarga atau anak-anak itu sendiri. Justru itu, krisis sistem kekeluargaan ini banyak punca dan punca-punca itulah perlu diatasi dengan segera untuk memastikan keluarga yang harmoni terus harmoni. Baik, masalah mental seperti tekanan dan kemurungan ini sering berlaku terutama pada musim pandemik dan juga pada musibah yang berlaku di negara kita ini. Justru kita rakyat Malaysia terutama pasangan suami isteri ini perlu mengatasi krisis supaya tidak berlaku masalah mental dalam keluarga kita untuk memastikan keluarga kita sentiasa sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Baiklah, itulah 4 impak krisis sistem kekeluargaan yang boleh kami kongsikan kepada kalian, iaitu yang pertama menyebabkan anak-anak terjebak dengan gejala sosial seperti mencuri, kedua perselisihan faham yang berpanjangan, ketiga nafkah akan mudah terabai, dan yang keempat masalah mental seperti tekanan dan kemurungan. Hasil daripada krisis sistem kekeluargaan ini, kita rakyat Malaysia perlu berusaha untuk mengatasi masalah kekeluargaan yang berlaku. Sebagai contoh, kita boleh melakukan iklan ataupun filem-filem pendek dengan pelbagai cara sekalipun untuk menyebarkan kasih sayang dalam kalangan rakyat Malaysia supaya sistem kekeluargaan ini tidak akan mengalami krisis yang berpanjangan. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya sendiri dan juga daripada sahabat saya. Terima kasih, insya-Allah. Terima kasih juga daripada saya. Sekian sahaja daripada kami menerangkan impak atau kesan krisis sistem kekeluargaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Afa Sofia binti Luqman Ali, nombor matrik 1211662. Saya akan membentangkan solusi yang terbaik yang boleh kita ambil untuk mengatasi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam arus modernisasi. Yang pertama, pasangan suami isteri perlu berkomunikasi antara satu sama lain dengan baik. Pasangan boleh berbincang antara mereka untuk mencapai kesefahaman antara mereka dan menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa perlu meninggikan suara dan menunding jari sesama pasangan. Yang kedua, suami isteri perlu memupuk sifat tanggungjawab. Ianya kerana apabila pasangan ingin menyelesaikan masalah, mereka perlu berfikir secara rasional dan matang supaya penyelesaian yang diambil menunjukkan keberkesanan dalam rumah tangga. Yang ketiga, pasangan yang terlibat dalam keganasan rumah tangga boleh melaporkan keganasan tersebut kepada pihak berkuasa di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 bagi melindungi insan-insan yang tidak bersalah ini daripada menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Yang terakhir, memupuk dalam diri setiap pasangan sifat keterbukaan dan penghayatan Islam yang baik. Ianya kerana dalam agama Islam itu sendiri telah menunjukkan teladan yang baik dan boleh dicontohi oleh umat Islam. Baginda yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disebut dalam Quran pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terdapat keratan akhbar mengenai penceraian yang bertajuk kes cerai PKP tinggi. Seramai 6,569 pasangan bercerai dari 18 Mac hingga 18 Jun 2020. Terdapat juga keratan akhbar mengenai suami tidak adil, isteri tuntut fasakh. Cabaran keluarga ketika pandemik COVID-19, terutamanya mengenai isu penceraian yang semakin meningkat ketika pandemik. Dan isu yang paling hangat untuk diperkatakan pada 5 November 2021 melalui akhbar utusan Malaysia mengatakan dengan tajuk PUBG Tapaweh Aaron Aziz alasan cerai. Berlakunya penceraian atas faktor pelakon. Kesimpulan kita dapat daripada kes ini ialah penceraian bukanlah satu amalan hidup berkeluarga di dalam Islam. Malah Islam itu sendiri tidak menggalakkan berlakunya penceraian kerana penceraian itu semestinya akan mendatangkan implikasi dan permasalahan besar oleh perpisahan tersebut. Malah penceraian itu juga bukanlah satu penyelesaian betul dan tepat dalam menyelesaikan kembali rumah tangga kerana Islam itu sendiri telah menggariskan panduan untuk membina sebuah keluarga yang bahagia lantas melahirkan umat Islam yang berkualiti melalui institusi kekeluargaan. Oleh itu, disebabkan krisis sistem kekeluargaan ini akan mengakibatkan anak-anak melakukan kegiatan tidak bermoral. Institusi kekeluargaan yang bermasalah akan menyebabkan anak-anak dibesarkan dalam kehidupan yang tidak bahagia kerana kurangnya contoh nilai-nilai murni dari segi baiknya akhlak yang perlu ditonjolkan oleh kedua ibu bapanya. Sesungguhnya, permulaan hidup dalam menumbuhkan sesebuah keluarga baharu yang diawali dengan perkahwinan ini bukanlah suatu perkara yang mudah kerana semakin besar tanggungjawab yang harus dipikul oleh setiap pasangan dan penceraian bukanlah satu penyelesaian tepat, malah penceraian akan mengundang kepada berbagai masalah terutamanya kepada anak-anak pada zaman kini. Pelbagai pihak haruslah memainkan peran yang penting untuk menangani masalah ini bersama-sama. Sekian sahaja perbatangan daripada kumpulan kami. Semoga kita dapat melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya akhiri pembatangan pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.